Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, hari ni Zul akan buatkan analisis di Bitcoin dan Ethereum, kemudian juga di Epic. Sebab apa semalam ada request di Epic dan nanti Zul akan tengok balik kat Discord channel untuk pagi ni ada tak yang request dalam Discord channel. Selalunya dalam Discord channel kalau yang ada request memang selalunya Zul akan buat all spot. So, apa nanti Zul akan tengok balik sekarang ni tak ada USD, so kita akan tengok chart. So guys, let's go kita review market dulu secara keseluruhan di coin market cap untuk tengok apakah performance market kita sebenarnya dalam keseluruhan dalam satu hari 24 jam. Kali dah pukul 6.40, so ini kita ada dalam masa lagi 1 jam, hampir 1 jam 20 minit untuk completekan daily punya daily candle untuk semalam. So let's go. So coin market cap, so inilah coin market cap. So pertama kali kita akan tengok terus untuk secara summary. Kalau ikutkan malam tadi tu ada buat live, kita ada percentage yang hijau. So apapun untuk malam ni secara keseluruhan, kalau ikutkan semalam kita tengok yang ni hijau, yang ni pun hijau hampir 30%, yang ni pun hijau. So apapun inilah kata performance harian. So performance harian kalau nak tengok adalah daripada 8 pagi hinggalah 8 pagi sehari hari sebelumnya. So meaning pukul 8 pagi lagi anda nak tengok daily close untuk crypto adalah 8 pagi besok. So untuk kali ni baru pukul 6, hampir 6.45. So meaning ada 1 jam 15 minit lagi untuk kata data ini close untuk completekan hari daily ataupun hari untuk hari Rabu. So untuk completekan untuk hari Selasa punya movement. So untuk secara ringkas, total market down 0.03. Tanpa pun kita ada 1 jam 15 minit lagi. So apa-apa pun boleh berlaku. Untuk currently inilah kata data je 0.03 drop di total market. Volume sikit je 3.46 secara keseluruhan dan BTC still juga berlaku peningkatan 0.23. So harga-harga semasa pagi ni untuk di Bitcoin. So Bitcoin berada di 31.8, hampir di kawasan 32. So nanti kita akan tengok kat chart apa yang ada di kawasan ni. Adakah dia kata ada small support dan small resistance, kita akan tengokkan. Ethereum juga 1.951, nanti tu akan tengokkan juga. So lain-lain altcoin turut melakukan peningkatan. Cardano hampir 10% ikutkan semalam. Di masa live kita tengok 25% peningkatan. So pun currently dah reduce sikit daripada hampir 10%. So SRP 1.81, Solana drop masih lagi dalam position drop 2.7, Dogecoin 2 2%, Polkadot 0.44%. So ada yang naik, ada yang turun berdasarkan data semalam. So guys, let's go kita pergi ke chart. So pertama ni sebelum kita pergi ke chart, kita tengok Fear and Index dulu. Fear and Index kita berada di mana? Fear and Index kita still lagi berada dalam lingkungan extreme fear. So bila kita berada di extreme fear, normally memang kata expected kita disebabkan kita dalam major bear market. Sebab itulah kita dalam extreme fear. So untuk chart yang pertama kita akan tengok dulu BTC USDT. So BTC USDT inilah chart semalam saya cakapkan untuk secara live seperti kat mana lah pergerakan. So untuk pagi ni kita akan tengok apa yang chart buat dari sini. Kenapa dia stop kat sini, kenapa dia tak pergi, adakah dia akan drop bawah, adakah dia akan naik atas untuk short term. So untuk ini macam mana nak tengok? Firstly kita akan tengok itu price drop dengan drastik dari sini dan tak ada break, dan kita ada sedikit break kat sini. Price ada sedikit break ataupun buat sedikit base, kemudian base ini tak mampu bertahan dan drop lagi. Kemudian tengok dia buat beberapa reaction dengan kawasan ni dan kita dah break pun yang ni dan price ni atas. So kat sini ada apa? So untuk kita kena tengok minor support ataupun ada potential hidden support yang kata kat kawasan tu. So untuk tinggi kita akan tarik trend line. Kita akan tarik kuartal ni kat sini almost dalam kawasan ni. Ikutkan ni untuk nak detail sebab apa? Banyak shadow. Kalau ikutkan kat sini banyak shadow. Tu banyak shadow kat sini, macam mana nak dapatkan kata data yang kata tepat kat situ. So senang saja, kita boleh juga satu teknik iaitu kita akan pergi ke sini. Anda pergi ke atas ni, klik kemudian trade line. So bila line kita akan nampak body punya close. So ini kita tengok atas tu ada 1 dan 2 point. So kita ambil yang ini, kita buat kat sini. Mungkin kita boleh kecil sebab apa ini minor je. Kita pergi ambil 2. Kita ambil kat sini, kita tengok reaction price, kita letak betul atas tu, kemudian kita lock. Kemudian kita kena balik price kat atas tu. Price kita tengok
ikutkan sini price breakout dan sedang kuartal bertahan kawasan ni. So meaning dia ada minor support. So meaning dia ada potential untuk naik lagi unless ke next resistance iaitu di kawasan 33k dan align dengan kita punya movement untuk channel ini untuk expectation dia buat reaction up, kata down, up, down, up. Itu pergerakan tu. Meaning kita akan seperti ada target di kawasan atas ini. So nanti kita akan tengok nanti dia akan pergi balik ke mana. Yang pertama kita akan pergi ke 33k dan kita akan ubah balik chart ni. So untuk itu kita tengok macam mana price sekarang berinteraksi. So meaning yes, kita ada sedikit lagi momentum untuk naik disebabkan apa, macam cakap RSI dan stop RSI pun dah sedikit cooling down. So meaning kita ada potential untuk dia rebound one more time untuk naik atas, sedikit lagi rebound sedikit lagi ataupun buat kata movement di atas ini. Sama juga stop RSI dengan soal ni. So apa berlaku, kita probably ada sedikit lagi pump untuk atas ini, at least untuk ini. Dan expect kat sini kita akan berlaku sedikit correction at least ke dalam channel. Nanti tu akan ini kita akan bawa balik tu dalam channel ni, iaitu pergerakan yang tu nak tengok ialah yes sekarang ni dah good strong continue naik. Kalau dia hilang loss ni, meaning kita akan expected sekiranya price Bitcoin loss position ni 31.6k. So meaning kita akan expected price itu akan drop at least ke dalam kawasan kuartal middle channel, middle trendline channel ni. So meaning kita akan expected price tu akan ada potential untuk bound di kawasan dia akan buat pergerakan macam ni. Kalau breakout yang di tengah ni, meaning kita akan expected price akan return balik ke kawasan below channel. So walaupun ini adalah bear flag, so bear flag adalah price more tend untuk break ke bawah, iaitu target ni adalah di duda meja pun dia tu dalam 20k. So itulah pergerakan untuk kata long term. Dan juga short term yang ni kita tengok ni adalah pergerakan ini sama ada price nak ke atas atau bawah. Now kita tengok momentum dah lebih strong untuk dia pergi ke atas sebab apa, berada di atas support. Breakout bawah kita akan sepatut naik drop kawasan ni, dan ada drop kawasan ni apa yang boleh berlaku, kita akan nampak RSI akan drop, stop RSI pun akan drop. So meaning kawasan ni adalah kawasan support. So meaning dia boleh rebound balik akan expected disupport oleh RSI dan juga stop RSI. So meaning kuartal kenaikan tu lebih strong untuk bullish punya kenaikan ataupun kita tengok boleh apapun tu cakap. Adakah kenaikan ini bull track ataupun bull run? So semalam tu dah buat live dah untuk ataupun nanti malam nanti kita akan sembang lagi. Mungkin malam nanti tu akan sembang lagi secara live di malam ni macam biasa pukul 9 tu akan buat live untuk tu setiap hari. Tu akan jumpa Isnin sampai Jumaat, iaitu daripada pukul 9 malam ke 10 ataupun 10.30, tak lebih pada 1 jam setengah lah. Itu yang expected tu akan buat hari-hari untuk start kuartal bulan ini, iaitu bulan 6. So bulan 6 pagi tu akan buat review macam biasa, dan malam tu akan buat cara live pukul 9 malam. So kalau anda nak, like and subscribe dan jumpa anda malam ini secara live, dan anda boleh request sebarang pertanyaan di sana. Dan untuk di kuartal BTC juga, inilah expected 33 akan major resistance. Macam juga kita ada 33, break 33 kita akan sampai 35, break 35 barulah kita akan seperti ada potential untuk kita melakukan kenaikan lebih banyak, iaitu break major trendline ni. Major trendline ni apa? Kalau ikutkan zoom out ialah ini adalah channel falling channel, dan juga ada falling wedge. So adalah expected untuk kuartal strong 2 double bullish. Break ni meaning kita akan seperti at least price boleh sampai ke kawasan 53, dan masa tu barulah cakap ini barulah kita akan fikir backtrack adalah quarter expectation, quarter price buat high yellow. Untuk price more end of the year, dia akan push price berdasarkan 4 year second bearish market, kita akan sampai around kawasan 15 ke 20k. So itulah untuk more short long term, apapun kita akan monitor step by step. Kita akan monitor yang ni dulu, tengok macam mana movement pergerakan Bitcoin. So untuk pagi ni kita tengok sedikit bullish untuk pergerakan. So apapun kata Western dah tidur, tu malam ni kata pagi ni Asia dah bangun, ada possibility mungkin ada melakukan kenaikan kawasan ni, dan malam nanti mungkin ada price tu drop balik ke kawasan ni, iaitu naik drop balik kawasan ni, dan kita tengok macam mana movement break 33, meaning kita akan expected more naik ke atas. Sekiranya ini berlaku, kita akan tengok pergerakan kuartal 5 move, iaitu kalau ikutkan ni kita akan tengok satu expected dia akan 1.6 kita dah sampai pun ni. Kita tengok balik 1.6 dia, yang ni kita akan tengok daripada yang ni, kita akan tengok daripada yang ni swing high ini to swing low. So meaning kita ada berada di resistance. So kalau ikutkan yang ni
Tak perlu pun kita draw trendline ni, kita biarkan. Sebab apa, kalau ikutkan untuk tarik ni kita akan swing, kita ada resistance. So ini adalah kata resistance kita untuk currently. So sekiranya price tu berjaya bertahan di kawasan atas ni, meaning 1.6 dia kat mana, 1.6 kita berada betul-betul tu punya di kawasan 35, iaitu 1.6. So meaning untuk kita tengok ke 1.6 tu, kita akan tengok untuk pergerakan ni adalah wave 5 wave move, iaitu kita akan tengok satu sampai breakout resistance, breakout 2, dan kita akan nampak 3, kemudian expected boleh kita nampak balik sini 3, dan expected kata 4, 5, mungkin 5 kita tengok sama ada dia buat breakout atas sikit sampai kawasan ni, dan kita tengok movement ABC pula macam mana ABC untuk pergerakan ABC. So adakah untuk ABC ni continuously ataupun untuk return balik ke kawasan bawah. So banyak yang kita boleh tengokkan secara ada indicator. So banyak indicator boleh guna, kita akan guna yang selesa untuk pakai. So itulah kali ni kita tengok kita ada resistance ni dah break 1.6, yang ni pun dah sampai, iaitu minor swing high ni, swing low dah sampai pun 1.6 ini. Kita tengok ini dah sampai pun 1.6. So tak perlu kita monitor lagi, dan ini kita boleh delete juga. Sebab apa, kita dah letak pun support kita 29. Kali kita monitor yang ini daripada high ini dan low ini, kita akan dapat resistance dan kita dah berada di kawasan ni. So breakout ini meaning kita akan seperti 1.6. So potential 1.6 kita berada di mana, 1.6 berada around 35, iaitu untuk expansion sampai kawasan ini. So itulah untuk maybe short term bullish. Inilah short term bullish. Untuk tengok lebih keadaan kepada more bullish adalah kita seperti perlu breakout ni. Breakout ni adalah kita akan nampak more strong bullish, dan bila sampai kawasan major resistance, kita ada major resistance di kawasan 53 ke 63. So meaning kat situ mungkin akan ada huge drop ataupun macam cakap ni. Dalam bearish market kita akan seperti untuk tahun ni kita akan nampak ada potential untuk kita exit market, iaitu bila price sampai di 53.63, di mana price itu akan buat pergerakan higher low. So higher low apa yang kita dapatkan untuk di daily adalah ini pergerakan yang tu nampak, yang tu nak tengok adalah daripada higher high, lower low, higher low, dan expected another lower low untuk bearish market, dan kita akan sideways sama another 2 tahun untuk 23, 24, kemudian 25 barulah kita akan start buran balik seperti mana 21 tahun 21, tahun 1917 dan tahun 2017, 2013 dan ataupun 2011, macam itulah expected. Itulah kata buran-burannya circle. So itu yang untuk expectkan. Hopefully ini berlaku. So mimik tu nak jadi dah. So apa pun tu tak buy, jika tu tak sarankan untuk anda buy semalam. Nak buy pun tunggu at least break kawasan ni dulu. Sebab apa, break kawasan ni dia adalah potential. Sebab apa, kita break kita punya wave pattern bullish. Tu pattern bullish breakout ni, price target pun kalau ikutkan channel lah berada di kawasan almost dalam 50 ringgit. So align dengan kita punya Fibonacci, iaitu swing high dan swing low dari bawah. Kita nampak 0.607 lah kawasan ni. Break 0.67 ni bahawa kita akan target 1.6. Tapi seperti inilah bearish market, tak sampai kawasan 90. Tapi dalam market apa pun boleh berlaku. Tapi Zul more expected bila sampai kawasan ni kita akan ada massive drop untuk completekan kita punya circle quarter first year bearish market, dan kita akan layan another 2 year bearish market. Kita akan DCA buy sebanyak boleh. Kemudian tahun 25 kita akan duduk saja tengok kita punya profit quarter chart melakukan kenaikan, dan kita akan dapat quarter value yang tinggi. Sebab apa, kita buy di lower. So itulah di Bitcoin currently tak ada, dia hanya tonton aja. Orang kata ambil popcorn, tonton chart, tak ada tembaran buy. Tapi kalau anda nak buat high risk, anda boleh buy, tapi anda perlu monitor chart tu kerap sikit lah. Macam tu monitor di pagi, malam dan certain je, sebab apa tu ada urusan yang lain juga. So itulah expected untuk yang tengokkan. Breakout ni kita akan more naik ke atas. Kalau tu sarankan untuk anda buy, anda tunggu dulu at least price break 35. So malam di cara di live tu ceritakan risk and reward. So price masuk kat mana tak kisah, yang penting risk and reward itu yang penting. Low risk high return, bukan quarter high risk quarter low return ataupun low percentage anda untuk dapat. So malam tu dah terangkan live, anda boleh tengok live malam untuk cara apa tu dan macam mana kena tengok low risk dan high return. So itu Bitcoin. So let's go, kita pergi ke Ethereum. So untuk Ethereum 1956 tu, Ethereum pun lebih kurang sama. Ikutkan sini kita boleh draw satu yang ni daripada high ni. Kita akan tengok current swing high dan swing low. Kita berada di mana? Kita berada di resistance ini. So yang ini kita mana? Resistance ni lah pada high ni. So meaning kita boleh quarter deal aja ni. Kita monitor yang lebih quarter strong. Yang bot tadi dengan bot ni, ini lebih strong, iaitu kepada kita ada low, high low dan expected another lower low. Inilah movement dia. So meaning kita boleh tarik atas ni. Now kita tengok
Ethereum buat berinteraksi dengan kawasan ini. And then kita kata support, kita nampak ada satu trendline, so ada potential untuk dia rebound atas sekiranya Bitcoin kata kembali balik, aku kata naik, at least naik lagi. Saya cakap kita dah menunggu untuk RSI ni cooling down. Sekiranya RSI ni cooling down di kawasan 50 dan stock RSI berada bawah, tu meaning good untuk kita tengok momentum untuk breakout ni, dan expected breakout 1.6 kita berada, at least kata bawah balik kita punya kata support ini. Ini bukan, ini yang support lama, kita tak perlu minta dah, ini support yang lama. Dan ada dekat channel-channel yang lain yang besar ini, zoom monitor boleh tunjukkan kat anda. So apa yang zoom monitor kat sini maknanya adalah di daily, di Ethereum adalah pertama tu ada beberapa chart. Yang pertama tu ada bear flag. So bear flag yang sama seperti kuartal Bitcoin, iaitu yang ni. Bear flag ini dah pun breakout punya price target ni sampai mana ialah expectation point of breaking. Tu akan ambil yang ni. Okey, daripada atas ni point of breaking, kita ambil yang ni. Point of breaking adalah expected target sampai mana, price tu target sampai 1k, iaitu align dengan kita punya golden last box, iaitu antara 1.8 ke 1k adalah kawasan the best buy untuk dalam bearish market. Expected kita akan collect sebanyak boleh. So meaning 1k adalah potential boleh jatuh untuk Ethereum dalam, tapi adalah dalam bearish market. Dalam bearish market lah expected dalam, mungkin dapat, mungkin sekejap aja, mungkin dapat dalam sehari dua je, kemudian price akan rebound ke dalam balik, aku dalam 1.8 untuk buat sideway kawasan ni. So whatever price antara 1.8 1k, so akan buy DCA untuk long term. So itulah kuartal yang merah ni. Kemudian yang hijau ni adalah expected next bulan punya movement, iaitu kita dalam kuartal falling channel. Falling channel kita sedang buat lagi, ada kenaikan sampai kawasan ni, boleh lagi kawasan dia buat pergerakan macam ni, breakout, dan boleh buat macam ni, dan kita akan sideway. Breakout saja ni mungkin kita akan buat sikit sideway, dan kemudian another sideway, tapi sideway yang bullish, sideway gain momentum. Kemudian tahun 25 kita akan sepatutnya dia akan melakukan huge pump seperti mana huge pump sebelum ini. So itulah kita expectation kat mana trendline tu ada beberapa chart. So ini adalah quarter bullish channel dan expected quarter down channel ataupun kita bear channel. So itulah pergerakan yang tu tengokkan currently. Dan untuk di Ethereum, untuk short term tu ada draw satu trendline yang ni. Satu trendline ni untuk kita monitor untuk pergerakan, iaitu Ethereum. Sekiranya dia berjaya break ini, meaning kita akan nampak iaitu bullish momentum untuk more strong, ataupun kata untuk dia naik itu adalah lebih kata macam mana, bullish, kata bullish momentum regain strength. To swing high, to swing low ni 1.6 betul-betul berada di kawasan almost di kawasan trendline atas sedikit. So ini ada potential untuk dia sampai kawasan ni, breakout dah stabil di kawasan 2.3. So apapun Ethereum tu tak sarankan untuk anda beli, yang ada holding untuk long time, long term. Tapi kalau anda DCA, kalau mungkin anda tak nak tunggu hujung tahun ni, anda tak kisah pun, tak kisah price berapa anda buy, tu boleh buy. Anda buy ada weekly atau monthly. Mungkin minggu ni anda buy 100, minggu depan 100, tak kisah price berapa pun. Sebab apa, yang penting long term. Kita tahu long term adalah tahun 2025 adalah expected net sebulan. So bila itu yang berlaku, anda collect whatever harga coin tahun ini, tahun depan, tahun 22, 23, 24, so meaning 25 kita akan anda buy DCA, dollar cost average. So kalau yang terbaik adalah anda taklah pening-pening, buy saja weekly, buy yang duit anda expected boleh loss, dan tunggu next sebulan, iaitu expectation tahun 2025. So Ethereum short term movement adalah good untuk pergerakan, tapi kita berada di kawasan resistance. Breakout ini adalah more untuk naik atas. So apapun kenaikan ni kita perlu tengok lebih kurang. Kalau Bitcoin hyper, ataupun Bitcoin pun dah sampai di kawasan ni, dah sampai kawasan 33, first major resistance, boleh berlaku rebound balik ke bawah. Sama juga di Ethereum tadi, dah pun bersantai resistance, mungkin ada naik sedikit, tapi still lagi Bitcoin nanti tu akan zoom in. Apa yang kita tengok adalah Bitcoin sampai ke kawasan tu akan zoom in. Okay. Baik, iaitu Bitcoin sampai kawasan 33, iaitu sikit je. Kemudian Ethereum mungkin sampai kawasan ni, dan kemudian another drop untuk cooling down untuk storage size. Sama juga Bitcoin mungkin drop balik ke dalam pertengahan middle channel tadi, iaitu orang dalam 30k balik. So Ethereum itulah movement. Apapun kita tengok dulu, tak ada sebarang pembelian. Itulah kata sedikit bullish, apapun kita berada di major resistance. Breakout ni barulah kita akan tengok more untuk kenaikan. So next kita akan pergi last untuk pagi ni adalah EPIC. Ada yang tanya pasal EPIC ini, EPIC Prime. So market cap adalah seperti di Huobi ataupun di KuCoin. Kita akan tengok di KuCoin sebab akan tinggi GIO dia punya paling tinggi lah, 64% dia punya value. So kita akan tengok di KuCoin dia, aku kata EPIC. Kita akan tengok di Prime.
Tak ada, mungkin tu punya chart lah di UB. Yes, di UB. So kita tengok di daily. Price currently berada di betul-betul harga paling lower ataupun harga opening. So Epic berada di harga opening. Sekiranya kita lost position line ini, meaning kita akan seperti dia akan free fall. So hati-hati dengan quarter coin macam ni. Tapi apapun juga, Epic itu adalah antara game juga. Antara ini itu game kata famous sekejap, sekarang dah low sikit. Dalam masa bearish market normal semua itu berlaku. Tapi kalau anda yakin untuk long term, consider untuk buy dalam 1 sen ni adalah good untuk buy untuk long term. Bukan price dah jatuh 99%, tapi Bitcoin masih long. Kalau Bitcoin melakukan ringgit balik 50, kita akan nampak Epic ni ada potential untuk naik balik. Kemudian Bitcoin drop balik 80 ke 8%, ada potential untuk return balik ke kawasan ini. Tu short term regain dan anda boleh buy lagi untuk long term. So 0.1 anda target saja berapa target untuk anda dapat. Kalau anda yakin projek, invest untuk long term, dan invested duit yang anda boleh loss. Mungkin anda nak kuarter 10,000 coin. 10,000 coin kat sini anda perlu keluar dalam 183, betul tak? 183 USD dollar. 0.0183 darab dengan 10,000 coin. Anda perlu keluar 183 dolar darab dengan 4.3 ringgit Malaysia, lah ambil 800. So kalau anda invest sekarang dengan harga iaitu 99% diskaun, dalam 900 ringgit anda akan dapat 10,000 coin. 10,000 coin tu kalau drop bawah free fall di ke zero, minit duit yang 900 tu expected boleh loss saja. Tapi kalau dia regain balik, dia regain dengan kuarter at least balik ke all time high dia. All time high dia berapa untuk next bulan, iaitu dalam hampir 80 dolar. Tu 80 sen dolar. So ini anda tengoklah 0.8 darab dengan 10,000, anda akan dapat 8,000. 8,000 tolak modal anda tadi berapa? Hanyalah 180 dolar. Tu anda untung dalam 7.8k USD dolar darab ringgit 4.3 sebenarnya. Tekan je. Itu average dalam kuartal 8k. So 8k kuartal tolak pula 7820 darab dengan 4.3. Tu ini dalam 33,000. So modal anda RM900, anda boleh expected boleh sampai kata 3. Even kalau next bulan boleh lagi tinggi pada ni, tapi at least kita target at least untuk yang all time high saja, untuk kata reasonable price untuk sampai. Dan breakout ni kita akan price recovery tu tengok Fibonacci. So itulah untuk Epic. So walaupun kalau anda yakin boleh invest sekarang ni, invest untuk long term, buy untuk long term, kemudian biarkan saja. Kalau loss, expected anda invest duit yang anda expected boleh loss. Tu inilah risk and reward. Reward adalah risk kita hanyalah kita akan risk dalam market ni. Untuk Epic ni kita akan loss banyak. Kalau 10,000 coin kita akan loss banyak lah, kata 1k lah, RM1, RM1,000 Malaysia anda boleh loss dalam market. Tapi untuk return dia adalah untuk expected next 5 year ataupun next bulan, kita anda boleh nampak dalam 30k ringgit Malaysia. So itulah kata expected risk and reward. So anda hilang 1k, tapi untuk kalau projek ini kata berjaya, anda boleh untung sebanyak dalam 30k. So itulah risk and reward yang anda perlu masuk. Anda perlu kata ambil tahu sebelum masuk mana-mana kuarter, invest dalam mana-mana kuarter saham ke, kuarter crypto ke mana-mana coin. Anda perlu tahu juga risk and reward anda position itu. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. So walaupun untuk belum Zul akhiri untuk kata review pagi ni. So semalam ada yang tanya shirt. Okay, ni shirt yang Zul pakai lah, yang Zul buat warna hitam. Malam nanti Zul akan pakai warna grey. So ini Zul ada jual banyak. Zul ada jual, nanti Zul akan letakkan link Shopee Zul di bawah. Dan siapa juga yang nak join punya kelas, dekat kelas minggu ni adalah kata Sabtu dan Ahad. Zul akan buat 2 sesi, pagi 8 pagi dan 8 malam. So mungkin ada yang kerja pagi Sabtu tu boleh kerja kata join malam, dan anda boleh join dua-dua, tak kisah. Tapi yang ini tu open pada membership aja. Yang membership yang join punya YouTube membership, dalam tu bagi diskaun hampir dalam 80-70%, iaitu daripada 300.5 tu diskaun 60%, dan diskaun tu diskaun lagi, iaitu siapa yang buy shirt ni akan dapat diskaun lagi. Siapa pun yang kata siapa nak support, yes boleh beli shirt. Tapi siapa nak join yang dia punya kelas minggu ni Zul hanya open untuk first class punya, first batch punya kelas. Zul akan buat untuk ahli-ahli membership saja. Yang kemudian untuk next week dan kelas-kelas lain Zul akan pakai balik kata full price balik untuk X%. Dan kalau nak diskaun nanti Zul akan buatkan, mungkin buy shirt nanti Zul akan buat diskaun siapa yang boleh kata nak join. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi malam nanti secara live. So assalamualaikum, bye bye. Your fucking hands up.